Disclaimer, video ini tidak dibuat untuk mengutuk, mengeji atau menjatuhkan maruah sesiapa sama ada organisasi, individu atau jabatan. Tetapi ia dibuat sebagai konten untuk menambahkan ilmu pengetahuan sesama umat Islam sahaja. Saya juga memperingatkan kepada sahabat-sahabat yang menonton, jangan komen lebih-lebih dekat bawah. Pastikan komen anda adalah komen yang baik-baik, tidak menyakiti sesiapa. Kerana perbuatan menyakiti orang lain termasuk sesuatu perkara yang tidak sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, beberapa hari ini jadi siri pembongkaran yang dibuat oleh Caprice bersama dengan Mondi, yang mana mereka membicarakan tentang hal isu yang sangat menggemparkan yang didakwa oleh Mondi dan telah dilakukan oleh Ibit Liu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Paparan di sebelah anda ini ialah Instagram milik Caprice dan banyak perkara-perkara yang telah beliau angkat di sini. Banyak perkara yang saya sendiri pun tidak sempat untuk nak tengok kesemuanya, dan memang saya ni memang follow Caprice sahaja, tetapi tidaklah begitu rajin melihat video-video dan juga konten-konten di Instagram tu. Inilah biar nggak semua orang tuh menyalahkan aku gitu. Aku mau membela diri aku. Bosannya lu orang tuh nggak tahu apa yang gue alamin selama gue sama dia gitu istilahnya kan. Yang lu tahu dia baik, yang lu tahu dia beliin gue ini, yang lu tahu dia ngasih gue duit. Tapi lu nggak tahu apa jahatnya dia, kotornya dia tuh seperti apa gitu. Kayak gitu. Sampai aku kan harusnya kan 2 bulan tuh apa? 2 bulan aku mau pulang aja deh kataku. Ih jangan, baru seminggu apa baru berapa? Kenapa? Nggak, aku mau pulang aja. Nggak bisa nambah ya. Seminggu lagi deh pulangnya gini. Nggak, aku nggak mau. Aku mau pulang aja. Gitu. Kalau memang nggak bisa, aku mau telepon imigrasi Indonesia aja. Kata aku kan aku ngomong begitu. Kenyataan tadi tu yang viral sehingga pihak Harian Metro sendiri setahu saya pun keluarkan balik juga kenyataan Mondi tu. Usap seperti ini. Nah, terus hampir ketahuan tuh. Ditutupilah pakai bag dia di depan. Kau pura-pura sholat saja, kata dia. Pura-pura sholat, nanti aku rekam. Nggak mau lah, kataku, buat apa gitu. Nggak mau. Enggak, sebentar aja buat dokumen, dia bilang gitu kan. Nggak mau, Mondi nggak mau. Enggak, sekejap aja, satu detik kamu lagi begini aja gitu. Aku sholat, aku mengaji, dipublikasi gitu istilahnya. Baik buruknya aku ya udah biarin aja, nggak usah di kamerain gitu maksud aku. Mondi sangat terima kasih atas kebaikannya, seluruh kebaikannya terima kasih, dan Mondi juga terima kasih atas sesuatu yang udah Ustadz lakuin ke Mondi. Dan nanti suatu saat juga ini bukan fitnah, ini bukan omong kosong, tapi suatu saat nanti terbukti dan ada tempatnya. Jangan mau main api jika nggak mau terkena apinya. Dan yang kedua, tanya ini Mondi ya, ini bangku ini. Dia pakai ini, langsung dia berdiri, langsung dia tarik ininya, langsung tutup. Begini. Ih, aku langsung kaget. Aku kaget loh kan. Begini. Pas posisi lagi seperti ini, langsung datang ketok-ketok. Itu apa? Driver. Langsung Ustadz buru-buru langsung begini kan. Oke kan. Kenapa Ustadz? Kenapa itunya ditutup gitu adanya gitu kan. Tak apa. Ya, ini Mondi katanya silau gitu. Bila saya sebut isu ni kepada isteri saya kata bahawa Caprice dah bawa jumpa Mondi dekat psikiatris, kemudian dah buat report polis dan sebagainya. Saya semak memang ada apa yang isteri saya sebut tu dekat dalam kenyataan ataupun dekat Instagram pada Caprice. Ini chat daripada Mondi kepada tim Ustaz Ibit Liu, tim Ibit Liu. Namanya Ustaz Ajai, tak tahu siapa. Jangan kasih tengok gambar katanya. Aku takut katanya. Om sayang kamu tu dia. Gak sayang, udah dijanjikan. Ya Allah, aduh. Apa jenis komen ni, mesej ni tak jaga langsung .
Kita tengok apa Kepri sebut dekat dalam status ni. Ramai start tuduh Cap saja bayar atau reka cerita bersama Mondi. Kali ini kita bijak sikit. Sebelum rilis podcast kita, kami sudah buat 1 laporan polis, 2 professional psychiatrist assessment of Mondi dekat hospital, dan 3 dengan izin mangsa kami rekod semua chat mangsa dengan tim-tim ustaz tahun ni. Sebelum kita DM dan jemput Mondi minggu lepas, first time contact and first time jumpa, salah satu bukti cerita dia kena sentuh adalah satu WhatsApp chat antara Mondi dan bodyguard atau PA Ustaz nama Ajay on July 9, 2023 tentang dia kena sentuh dan Mondi sendiri repeat yang dia takut. Tim kami ada berapa bahan bukti lain dan sudah serah semua kepada pihak PDRM sebelum release of episode 1 podcast. Kepada pihak-pihak yang tuduh kita reka atau bayar talent untuk saja reka cerita sebab nak jatuhkan seorang ustaz, ni adalah fitnah besar. Kita tak ada masa nak jatuhkan siapa-siapa, hanya nak guna platform kita sekarang untuk bantu mangsa-mangsa dekat luar sana untuk bersuara dan share. InsyaAllah satu hari nanti keadilan di pihak mangsa-mangsa. Sahabat-sahabat, bila jadi isu macam ni, saya sering kali tidak mahu untuk memberikan ulasan panjang. Kerana isu seperti ini adalah isu jenayah yang sepatutnya disampaikan dan diteruskan kepada isu pengadilan. Sama ada ia terus diadili ataupun dimasuk di dalam mahkamah untuk diadili satu persatu. Dan Caprice pun telah maklumkan bahawa mereka telah melakukan hal berkenaan dan kita berharap supaya ia diteruskan. Ramai orang kata bahawa apa yang dilakukan oleh Caprice ni, apa yang disebutkan oleh Mondi ini bahawa satu perkara yang direka-reka. Saya nak kata bahawa perkara itu tak boleh kita judge seperti itu sahaja. Jika tidak, ramai orang yang telah menjadi mangsa kepada isu harassment, mereka tidak akan mampu untuk memberitahu kepada masyarakat apa yang telah dihadapi kepada mereka kerana mereka tidak mempunyai banyak bahan bukti. Apatah lagi mereka itu mungkin daripada kalangan yang orang pandang rendah di sisi mata mereka. Sahabat-sahabat, sebahagian orang kata Mondi tak boleh percaya. Yang macam kita nak percaya dengan perempuan yang bertetu, tak pakai tudung dan sebagainya. Ini adalah kategori orang fasik. Bagaimana dakwaan dia kepada orang soleh seperti Ibit Liu boleh menjatuhkan kredibiliti Ibit Liu? Sahabat-sahabat, ini adalah cara berfikir yang kolot dan salah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu berita, maka hendaklah kamu selidiki apa yang dia sebutkan itu, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada satu kaum kerana kejahilan yang akhirnya dengan sebab itu kamu akan merasa menyesal. Ayat 6 surah Al-Hujurat ini, Allah Ta'ala tak suruh biarkan kata-kata orang fasik. Allah Ta'ala tak suruh, sebab dia fasik tak payah semak apa yang dia kata. Sebab dia fasik tinggalkan terus kenyataan. Tidak. Tetapi apabila orang fasik memberikan sesuatu kenyataan kepada kamu, berita satu kenyataan kepada kamu, kamu selidik. Kalau awak kata Mondi itu adalah seorang yang fasik, maka secara umum ayat Quran berkenaan menyuruh kita untuk menyelidiki apa yang disebutkan oleh Mondi. Kita tidak disuruh untuk terus percaya dengan apa yang disebutkan oleh Mondi, tetapi kita disuruh untuk mengambil berat apa yang telah disebutkan oleh Mondi. Mondi telah memberikan satu kenyataan yang kita kata kenyataan yang cukup ganas, kenyataan yang cukup ekstrim. Maka apabila kenyataan itu disebutkan sebagai seorang Muslim yang berpegang kepada agamanya, mereka perlu membuat penyelidikan, bukan terus menafikan bahawa Ibit Liu tidak melakukan hal itu. Kita semua sebagai seorang Muslim sangat berharap Ibit Liu tidak melakukan hal itu. Tetapi sekiranya dibuktikan sebaliknya, ini adalah sesuatu perkara yang sangat membimbangkan. Apatah lagi Ibit Liu sekarang sedang menghadapi banyak pertuduhan di mahkamah dan sedang dibicarakan di mahkamah atas isu seumpama itu. Tahun lepas dikeluarkan bahawa Ibit Liu dibicarakan atas 11 pertuduhan gangguan seksual dan di dalam kenyataan berkenaan disebut bahawa semua pertuduhan adalah bagi kesalahan yang didakwa dilakukan di Tenom, Sabah di antara Mac hingga Jun 2021 terhadap seorang perempuan Melayu. Pada Julai tahun lalu, siasatan terhadap Ibit Liu dilakukan selepas polis menerima laporan daripada beberapa individu mendakwa pendakwah itu melakukan gangguan seksual.
Susulan laporan itu, polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiasaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bahkan kita perlu perhatikan sungguh-sungguh rapat isu ni dan kita kena rasa bahawa isu ini adalah isu yang penting apabila kes yang sekarang dilalui Ibit Liu adalah kes yang cukup berat. Pada 22 Jun 2023, baru beberapa bulan lepas, disebutkan satu tajuk di dalam berita harian, ada 936 gambar tangkap layar laman seseorang lucah pada telefon Ibit Liu. Disebutkan di sini Tenom, seorang saksi dalam perbicaraan kes Ibit Liu memberitahu Mahkamah Magistrate di sini hari ini sebanyak 936 gambar tangkap layar mengenai sejarah melayari laman seseorang berunsur lucah diperoleh hasil analisisnya daripada sebuah telefon bimbit. Siapa yang buat analisis ni? Juru analisis kanan audio video Polis Diraja Malaysia PDRM Latifah Abdul Aziz 43 berkata daripada jumlah itu 146 gambar tangkap layar adalah berunsur lucah. Jadi daripada kenyataan-kenyataan itu sudah pasti kita sangat perlu untuk memberi perhatian terhadap isu yang disebutkan oleh Mondi. Saya sangat berharap pihak PDRM dan juga pihak berkuasa segera menjalankan kerja-kerja mereka dengan baik. Demikian juga pihak jabatan-jabatan agama mohon tolong hentikan apa-apa program bersama dengan Ibit Liu sehinggalah urusan di mahkamah beliau selesai. Kerana akhirnya ia akan memberikan kesan yang buruk kepada agama kita, kesan yang buruk kepada agamawan kita. Sebab apa? Sebab dia bawa nama Ustaz Ibit Liu. Demikian juga dia selalu sebut Ustaz, Ustaz, Ustaz. Dia guna perkataan Ustaz pada diri dia. Padahal setahu saya dia tidak ada latar belakang pendidikan agama. Bagaimana kita nak sebut dia Ustaz? Bagaimana dia nak kata dia ni adalah seorang yang mengaji ilmu agama? Sedangkan dia tidak ada latar pengajian ilmu agama itu. Ia merosakkan keilmuan agama. Dia merosakkan istilah title Ustaz dalam keadaan dia bukan seorang Ustaz pun yang sebenar-benarnya. Sahabat-sahabat, kita selalu peringatkan perkara ini. Benda jahat ni bukan orang yang jahat saja buat. Orang yang baik juga buat. Di dalam buku Talbis Iblis ni, dia tak cerita sangat tentang orang yang tak baik, orang yang tak elok, orang yang selalu buat jenayah. Dia melakukan kejahatan, dia melakukan kemaksiatan. Dia tak banyak cerita dekat sini. Dia cerita tentang orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak beribadat, orang yang nampak kelihatan seperti orang yang alim dalam masyarakat, tetapi bagaimana dia diperangkap oleh syaitan sehingga dia terbelit di dalam belitan syaitan. Ini buku yang cukup bagus sahabat-sahabat. Anda dapatkan buku ni, saya letakkan link dekat bahagian description. Demikian juga buku Sahih Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berharap video hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita mengambil pengajaran. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita doakan semoga kes ini berjalan dengan baik sehingga keadilan adalah di pihak orang yang dizalimi. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.